Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Borneo. Kita mulakan dengan fokus utama kita malam ini. Sesi sekolah bermula, SOP dipatuhi, jamin keselamatan pelajar. Peralihan fasa endemik buka sempadan berdasarkan 9 ketetapan. Insiden pergaduhan di Tawau, polis tahan 6 lelaki. Hari ini sesi persekolahan penggal 1 kalender akademik sesi 2022-2023 bagi semua sekolah di seluruh negara bermula. Tinjauan Esrawani di Tadika Sinaran Astana Kuching mendapati selain menggunakan SOP yang ditetapkan Kementerian Pelajaran Malaysia KPM, beberapa inisiatif diambil pihak sekolah bagi memastikan keselamatan pelajar. Selain memastikan pelajar melakukan ujian kendiri setiap minggu, guru juga mesti sudah lengkap menerima dos penggalak. Semua cikgu dah lengkap vaksinasi dengan booster sekali. Semua dah lengkap. Murid-murid pun sudah digalakkan yang berumur 5 tahun ke atas. Semua dah disubmitkan nama dan kami orang selalu menerangkan dengan ibu bapa, menasihati ibu bapa untuk mengambil vaksin sebagai langkah berjaga-jaga. Bagi ibu bapa pula, persediaan ke sekolah buat anak-anak tidak menjadi sesuatu yang baru memandangkan telah lebih 2 tahun hidup dengan pandemik COVID-19. Apa yang diharap hanyalah keselamatan anak-anak di sekolah. Sama memang excited. Sebab yang dua orang memang dah lama dah masuk sekolah kan. So tahun tu setidaknya semua dah full buka sekolah. So memang excited lah. Sekolah Tadika kan okey. Sebelum budak-budak masuk lah yang akan cek suhu dulu. And then yang akan bertanya dengan parents lah. Tidak budak-budak yang okey kan sihat hari tu, ada sesama ke so. Of course kita sediakan bekal-bekal asas seperti hand sanitizer, face masknya dengan face shieldnya. Ya antara usaha kita, apa yang kita buatlah untuk anak-anak kita, untuk menjaga kita. Seterusnya, Kerajaan Negeri Sarawak bakal melaksanakan 9 ketetapan dalam pembukaan sempadannya susulan peralihan negara ke fasa endemik pada 1 April ini. Menurut JPBN Sarawak dalam kenyataan pada Isnin, ketetapan dan kemaskini itu akan disediakan Majlis Keselamatan Negara MKN. Dalam menyahut keputusan Kerajaan Persekutuan, Sarawak turut membenarkan kemasukan pengembara dari luar negara ke Sarawak tanpa perlu memohon My Travel Pass. Selain itu, bermula 1 April depan, pengembara tidak perlu lagi mengisi borang Enter Sarawak dan e-Health Declaration (EHDF). SOP bagi aktiviti keagamaan termasuk festival dan sambutan keramaian juga antara yang sudah dibincangkan. JPBNS turut menyeru mereka yang belum mendapatkan dos penggalak untuk segera berbuat demikian bagi mengelak dari mendapat jangkitan COVID-19 serta memohon setiap rakyat memainkan peranan masing-masing susulan peralihan ke fasa endemik. Sarawak berhasrat untuk menerajui pembangunan ekonomi negara melalui agenda pendigitalan di samping memperkasakan pembangunan modal insan dalam era kesaksamaan jantina. Premier Sarawak Tan Sri Banjari Tun Openg berkata, untuk tempoh 20 tahun lagi, konsep konvensional peranan yang diberikan mengikut jantina akan menjadi tidak relevan. Sebaliknya, kepimpinan baharu kelak adalah seseorang berpengetahuan serta mampu menguasai teknologi yang akan membawa perubahan dan menaikkan taraf hidup masyarakat. We have the resources. The only thing is the talent. So we have to upgrade talent development. And also, we must comply with the international protocol. And we must position ourselves there. Kalau orang pandai, automatically orang akan say, he should be there, he should be, she should be there. It's automatic. So no longer based on race, no longer based on assassin gender. That is the future. Kerajaan negeri menekankan penyediaan infrastruktur asas termasuk bekalan air, kuasa, komunikasi serta jalan raya bagi membolehkan peralihan lancar ke arah pendigitalan menjelang tahun 2030. Abang Jo berkata demikian semasa berucap di Majlis Penutup Bootcamp for Young Women Leaders, anjuran Women Leadership Foundation dengan kerjasama Huawei di Hotel Pullman Kuching pada Isnin. Projek perumahan Darul Hana bakal menyaksikan kemasukan penduduk dari 3 buah kampung sekitar Kuching pada suku ketiga tahun ini.
yang melibatkan penduduk dari Kampung Panglima Seman, Kampung Semarang dan Kampung Pulau. Bermana-mana pihak kerajaan akan memulakan gerakan perpindahan seperti yang saya calonkan pada suku ketiga tahun ini. Suku ketiga tahun ini. Untuk memulakan pemindahan daripada masyarakat kampung ke pusat Dewan. Pada suku ketiga tahun. Keputusan telah disampaikan oleh pihak kerajaan. Terdapat 564 unit rumah di bawah projek perumahan Darohana yang melibatkan 1,500 ahli keluarga dari 3 kampung terbabit. Untuk rekod, Kerajaan Sarawak menyasarkan 2,640 keluarga atau sekitar 4,000 penduduk di kampung seberang hilir akan dipindahkan dalam tempoh 10 atau 13 tahun melalui 5 fasa pembinaan. Rang Undang-Undang RUU anti lompat parti seharusnya dilaksanakan secepat mungkin bagi memastikan sistem demokrasi negara lebih telus dan tidak tercemar. Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal berkata, RUU tersebut juga perlu dikuatkuasakan tanpa perlu ada ugutan atau desakan daripada mana-mana pihak. Akta ini perlu dilakukan, ya. Tidak perlu kita tunggu bahawa kalau mereka tidak bawa akta ini maka kami akan tarik, ya, dari segi anti lompat, ya. Macam mana kita nakkan supaya rang undang-undang ini diluluskan? Kalau kita tak luluskan, mencemarkan sistem demokrasi yang ada, mandat rakyat yang kita bagi, ya, kepada seorang individu. Selepas itu dia lompat sana sini, ya. Dan itu di antara perkara yang perlu diatasi oleh pimpinan yang ada, khususnya dibawa ke parlimen untuk diluluskan. Jangan tunggu, ya, main ugut kita kata you do this, no, there must be some consensus. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Pejabat Parti Warisan Kota Kinabalu pada Isnin. Seterusnya, 6 lelaki yang terlibat dalam insiden pergaduhan di Kampung Kurnia Jaya, Batu 4, Jalan Apas, Tawau ditahan polis. Ketua Polis Daerah Tawau, SCP Jasmine Hussein dalam satu kenyataan media berkata, 3 lelaki ditahan selepas mendapatkan rawatan di Hospital Tawau, manakala 3 lagi ditahan awal pagi Isnin di sekitar daerah Tawau. Kesemua lelaki terdiri dari 4 warga tempatan dan 2 warga asing berumur di antara 20-an hingga 70-an. Mereka telah dibawa ke Mahkamah Magistrate Tawau untuk mendapatkan perintah reman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. 5 daripadanya direman selama 4 hari sehingga Khamis, manakala seorang lagi direman sehingga Selasa. Siasatan awal polis mendapati pergaduhan berpunca akibat salah faham di antara penduduk mengenai isu pembaikan jambatan di satu kawasan yang terlibat dalam kebakaran pada 17 Mac yang lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 148 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali selain Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959, Palang 1963. Terdahulu pada Ahad tular di media sosial video yang memaparkan sekumpulan lelaki terlibat pergaduhan menggunakan parang dan kayu di Kampung Kurnia Jaya, Batu 4, Jalan Apas, Tawau, Sabah. Seorang guru besar sekolah rendah mengaku tidak bersalah ke atas 25 pertuduhan menggunakan kedudukannya dengan memberi kontrak kepada isteri dan adik lelakinya membabitkan tender berjumlah RM36,466.15. Tertuduh Hussein Ahmed, 53 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat di Mahkamah Session Khas Rasuah Kota Kinabalu. Mengikut pertuduhan, dia didakwa menggunakan kedudukannya dan meluluskan tender pembelian alat bantu mengajar dan peralatan kepada syarikat milik isteri dan adiknya. Kesalahan dilakukan sekitar November 2017 dan Oktober 2019 di sebuah sekolah rendah di Kota Kinabalu. Kesemua pertuduhan di bawah Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta yang sama. Sabit kesalahan membawa hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan. Mahkamah menetapkan ikat jamin RM10,000 serta diarah melapor diri ke Pejabat SPRM Kota Kinabalu sekali dalam tempoh 2 bulan. Dia turut diarah tidak mengganggu saksi-saksi pendakwaan. Tarikh sebutan semula kes adalah pada 24 Mei depan.
Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa SPRM Nurul Izzati Sapifi sementara tertuduh diwakili Peguam Nabila Nur Sahar. Persaingan yang sengit. Demikian luah penerbit dan pemuzik Alvin Wee selepas menjadi rakyat Malaysia pertama yang berjaya menggondol kemenangan dalam Anugerah Sinema Audio Society CAS 2022 di pentas Hollywood. Anak kelahiran Kuching Sarawak itu berjaya memenangi kategori pencapaian cemerlang adunan bunyi bagi karyanya dalam siri animasi Disney Encanto. Berkongsi kejayaan itu kepada The Borneo Post, Wee yang berusia 34 tahun menyifatkan ia sebagai satu pencapaian yang membanggakan hasil kerjasama seluruh pasukan Encanto. Dalam masa yang sama, Wee menganggap pencapaiannya itu sebagai kemenangan buat rakyat Malaysia yang memperjuangkan industri kreatif. Beliau juga berharap kejayaan tersebut mampu memberi motivasi kepada generasi muda dalam industri kreatif. Wee mahu penggiat industri kreatif percaya bahawa ada laluan ke arah masa depan dan mereka harus terus berusaha. Wee mula bergiat dalam pengadunan latar muzik selepas menamatkan pengajian dalam jurusan program muzik di salah sebuah universiti di Boston, Amerika Syarikat. Antara sentuhan magis beliau termasuk filem seperti Kingsman 2, The Golden Circle, Kung Fu Panda 3, The Zookeeper's Wife, 13 Hours, The Soldiers of Benghazi dan Eddie the Eagle. Baik, dari Gunung Mulu ke Gunung Everest, itu impian Oisin Jangin, 25 tahun berbangsa Berawan ingin menawan puncak tertinggi dunia. Menetap di Mulu, Oisin telah mendaki Gunung Mulu lebih 30 kali sejak usianya 15 tahun. Dan melihat potensi itu, Oisin mendapat jemputan dari pendaki negara Ravi Chandran ke ekspedisi tawan Gunung Everest April ini. I haven't done any high elevation mountain, to be honest, and so I feel well prepared for this trip lah. So in terms of fitness, I know I'm fit. It will be ups and downs, but I will try my best for Sarawak. Perjalanan itu nanti akan memakan masa lebih 2 bulan dan akan diketuai Ravi Chandran. Menyedari cabaran utama iaitu ketinggian yang jauh berbeza selain faktor iklim, Oisin melakukan latihan fizikal setiap hari. Selain Oisin, seorang pendaki dari Sabah dan 2 dari Semenanjung akan turut terlibat. Untuk rekod, Gunung Mulu mencatatkan ketinggian 2,376 meter berbanding Everest yang merupakan gunung tertinggi dengan lebih 8,800 meter dari paras laut. Baik, dengan itu sekian laporan Awani Borneo malam ini. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat. Kita jumpa lagi.